Cubaan mikrofon, testing 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. Cubaan, testing. Alhamdulillah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Berjumpa lagi setiap Sabtu. Jadi Alhamdulillah Rina, kita Puan Nur Syafina, Alhamdulillah cikgu kita pun dah sampai. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi-pagi Sabtu tu kita masih dapat berhimpun untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita untuk menjadi seorang Muslim yang baik. Jadi tajuk kita hari tu sebagaimana kita janjikan ialah kenapa aku memeluk Islam. Jadi kalau ikut modul JAKIM, Tok dah perjumpaan kedua. Okay, biasanya ada 2 kursus yang kita lakukan di Pejabat Agama Islam. Pertama, kursus induksi untuk saudara kita. Kemudian ada kursus lanjutan untuk saudara kita. Jadi saudara kita tu terma yang kita gunakan untuk orang yang baru memeluk Islam Jadi kursus tu terbuka untuk para mualaf lah. Jadi kalau Allah, kita akan pergi kepada, mungkin akan ada pengulangan lah. Sebab dalam tajuk pertama kita hari kita saya gunakan slide. Jadi dalamnya mungkin ada beberapa pengisian dah kita sebutkan sebelum tu, tapi insyaAllah kita ulang semula sebagai pengukuhan, dan mungkin ada tambahan insyaAllah, tambahan daripada ustaz kita insyaAllah. Jadi kerana Allah, dalam pandemik tu, subhanallah, kita banyak yang kita yang bermasalah, kita sikit nafikan, banyak kita yang jatuh masalah, yang hilang pekerjaan, yang stres dan sebagainya. Jadi tapi apapun jangan kita lupa untuk merawat hati kita untuk menambah ilmu pengetahuan, sebab kita yakin dan percaya bahawa Islam sebagai penyelesaian kepada apa saja masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Dan masalah yang kita hadapi itu sebenarnya adalah ujian daripada Tuhan nak melihat sama ada kita masih bersyukur dan masih dapat bersabar dengan ujian yang diberikan. Jadi kerana Allah, mungkin mukadimah tak perlu panjang-panjang, kita bagi ruang dan peluang kepada Ustaz Muhammad Syahrul kita untuk berkongsi, sebab banyak juga mungkin pengisian-pengisian yang tajuk-tajuk kita dalam slide kita hari tu, walaupun yang mungkin ringkas di slide, mungkin ada huraiannya yang banyak yang nak dihujahkan lah. Jadi saudara-saudari yang dimati Allah, kami raikan dulu yang kita bersama kita, saudari Rina sentiasa bersama, saudari Nur Syafina, Kak Nancy kita, tuas tahun daripada kami, jadi kakak juga lah, Kak Nancy, Nur Aisyah, Puan Nur Aisyah Sabrina, subhanallah. Jadi awal tadi bersama kita ada Nur Hayati Damus, untuk orang baru. Mungkin adakah saudara baru atau macam ni nak belajar siapa, tapi apapun kalau yang kita bagi ruang, kalau ada ruang untuk soalan nanti kita bagi ruang untuk yang mualaf-mualaf ni lah untuk bertanya. Bagi kita yang mukallaf yang dah lama Islam, mungkin boleh PM tepi lah untuk jawapan, sebab mungkin nanti soalan-soalan kita akan mengelirukan. Okey, jadi kita beri ruang kepada para mualaf kita insya-Allah. Jadi Puan Hayati tadi ada buka kamera sekejap. Okey, mungkin boleh berkenal-kenalan. Kak Nancy, kalau kami tak silap di sini tadi. Subhanallah. Okey, dah dalam meeting. Okey, siapa? Si sempat nak berkenalan. Okey, selamat datang saudari Melissa. Alhamdulillah minggu lepas kita tengok kesaksian syahadah daripada saudari Melissa kita. Okey, jadi hari minggu ni awal dari masuk pukul 9 tadi dah masuk. Okey, ke 9.30. Okey, ada seorang lagi tadi pukul 9. Jadi kena Allah, banyak antara kita yang mungkin banyak urusan, tapi alhamdulillah Allah bagi peluang untuk kita join pukul 10 ni, insya-Allah sampai pukul 11, mungkin 11 lebih sikit, maksimum 11.30 lah, maksimum 11.30, untuk kita sama-sama mendalami apa maksud memeluk Islam ni, sama ada kita tadi lahir Islam atau mungkin baru saja memeluk Islam. Jadi insya-Allah, jadi kalau Ustaz Syahrul
Boleh kita dengarkan suaranya kalau sudah bersedia, insya-Allah. InsyaAllah Ustaz, kita boleh bersedia. Okey, alhamdulillah. Okey, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, insya-Allah kita mulakan majlis ilmu kita dengan ummul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi surah Al-Fatihah 7 ayat, satu surah yang semua muslim lah perlu hafal. Jadi kerana Allah dengan lafaz Al-Fatihah tersebut, sama-sama kita perbetulkan niat kita belajar hari ini bukan kerana ustaz yang panggil, tapi kerana untuk mendekati diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau siapa ada join pagi tadi dengan Ustaz Mustafa Kamal, ada empat golongan, empat golongan yang dekat dengan Allah. Antara golongan tersebut adalah golongan yang nak belajar, belajar daripada yang mengajak orang untuk berzikir, orang yang berzikir, yang mengajak orang berzikir, orang yang mengajar macam ni, mengajar tentang Islam, dan orang yang belajar tentang Islam. Okay. Ini orang-orang yang dekat dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kan Allah, alhamdulillah, insya-Allah kita antara golongan tersebut, sama-sama kita perbetulkan niat, insya-Allah. Dan kami mohon kalau ada soalan boleh type dalam ruangan chat. Sementara kita buka ruang, kita bagi ruang untuk Ustaz kongsikan dulu apa perkara-perkara dalam slide. Tapi mungkin ada soalan-soalan boleh kumpulkan dalam ruangan chat, insya-Allah. Jadi dengan tersebut, okay, kita persilakan tafadhal mashkura ya Ustaz untuk tajuk kita hari ini, kenapa aku memeluk Islam, insya-Allah. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnatir rasulih وضع الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ربي يسر ولا تعسر يا كريم، ربي تمم بالخير، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'. Terima kasih kepada Ustaz Syariman di atas mukadimah yang cukup bermakna buat kita pada pagi ini, membangkitkan semangat dan motivasi kita untuk terus bersama-sama dalam menuntut ilmu. Teringat dengan kata-kata Imam Hanafi mengatakan bahawa keperluan manusia kepada ilmu itu lebih banyak daripada makan dan minum. Manakala dalam Gurindam 12 yang dikarang oleh Raja Ali Haji berkata, tanda-tanda orang berilmu itu adalah bertanya dan belajar tidaklah jemu. Bertanya dan belajar tidaklah jemu. Dan orang-orang yang berilmu itu ibarat minum air laut, tak hilang haus, malah bertambah haus. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sentiasa mendambakan ilmu, mencintai ilmu, bahkan sentiasa mempelajari ilmu-ilmu, lebih lagi tentang ilmu agama dan ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijanjikan pada hari ini, insya-Allah kita menyambung lagi perbahasan ulang kaji kita, perkongsian kita, tetapi di dalam rangka tajuk yang berbeza, iaitu tentang kenapa saya memeluk Islam. Ini merupakan salah satu tajuk khas ataupun khusus buat yang baru memeluk Islam. Walau bagaimanapun, ia juga menjadi satu ulang kaji kepada kita yang mukallaf. Kenapa kita memeluk Islam? Kenapa saya memeluk Islam? Kenapa saya dipilih untuk memeluk Islam? Yang memilih itu bukan kita. Kita ini hanyalah orang-orang yang terpilih. Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk memeluk Islam. Maka di sini kita harus mengkaji, kenapa saya memeluk Islam? Baik. Muslim
Apabila kita Islam, kita akan selalu mendengar perkataan Muslim. Apakah itu Muslim? Muslim dari segi bahasa bermaksud orang yang beragama Islam ataupun orang Islam. Islam itu adalah sebuah agama, sebuah anutan. Manakala orang yang berada di dalam agama tersebut dipanggil dengan orang yang Muslim. Islam agama, Muslim orang yang menganut agama tersebut. Maka orang Muslim ini adalah orang yang beragama Islam ataupun orang Islam. Manakala daripada segi istilah pula adalah orang yang mengamalkan ajaran dan nilai Islam dari segi dalaman dan luaran seseorang, daripada segi zahir dan batin. Itu daripada segi istilah. Daripada segi istilah ini kita dah tahu kesimpulannya bahawa orang yang Muslim itu, siapa mereka adalah orang yang mengamalkan ajaran Islam tersebut, peraturan, syariat, segala undang-undang yang ada dalam Islam diamalkan sesuai dengan rukun Islam. Malah daripada segi tauhidnya, daripada segi imannya dalam rukun iman diamalkan. Dan nilai Islam itu sendiri diamalkan. Apa nilai Islam? Kebersihan, kejujuran, seterusnya apa? Kebaikan, kebajikan, dan seterusnya. Dan pengamalan itu oleh orang Islam bukan sahaja daripada segi dalaman. Rohani arti dalaman itu. Bukan daripada segi dalaman sahaja, malah daripada luaran seseorang. Sebab itu di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berfirman, bersabda, ingat ya, Allah berfirman, Rasul bersabda, manusia berkata, raja bertitah. Itu dalam bahasa Melayu, kalau kita masih ingat lagi. Allah berfirman, Rasul bersabda, manusia berkata, raja bertitah. Maka dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu tidak melihat kepada luaran kamu. Allah itu tidak melihat kepada rupa bentuk kamu, tetapi Allah melihat kepada hati kamu. Maka orang yang Muslim itu dia mesti mengamalkan setiap nilai dan ajaran Islam itu daripada segi luaran dan dalamannya, hati dan zahirnya. Manakala kita orang Muslim ini digelar dengan ummah ataupun umman. Umat itu kalau merujuk kepada kamus dewan, merujuk kepada suatu masyarakat, suatu bangsa yang besar. Sudah tentu kalau dia sebagai umat Muslim, umat Islam, suatu kelompok yang sangat besar, masyarakat yang sangat besar, itu masyarakat Islam. Kemudian al-Islam, apa pula al-Islam itu? Al-Islam berasal daripada perkataan salam, yang bermaksud sejahtera, aman, tenang dan sentosa. Manakala ad-din pula adalah satu cara hidup yang lengkap dan sempurna. Telah saya jelaskan pada pertemuan yang pertama dahulu tentang ad-dinul Islam, agama Islam. Berarti ad-din adalah satu cara hidup yang lengkap dan sempurna mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah, mengikut undang-undang dan syariat Islam. Dan pengamalan kita itu adalah pengamalan yang sejahtera, aman, tenang dan sentosa. Manakala daripada segi bahasa Islam itu sendiri membawa arti selamat, menyerah diri, patuh, taat dan menurut perintah sepenuhnya. Subhanallah, apabila kita melihat sendiri istilah Islam daripada segi bahasa itu merupakan satu istilah yang sangat manis, yang sangat elok, yang sangat baik dan menenangkan hati kita. Islam daripada segi bahasa, saya ulangi lagi tadi, selamat, menyerah diri, patuh taat dan menurut perintah sepenuhnya. Saya jelaskan satu persatu. Menyerah diri. Maksud menyerah diri ini, kita menyerah diri kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita menyerah diri kita kepada suami kita ketika itu, apabila kita memeluk Islam. Bukan kita menyerah diri kepada jais ketika itu, jabatan agama. Jabatan agama ini cuma mensyahadahkan kita. Tetapi setelah kita syahadah, kita cuma
kita menyerah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam istilah sembahyang, ya, ataupun dalam istilah yang sebenarnya salat. Sembahyang itu satu perkataan yang tergantung, saudari-saudari sekalian. Suatu perkataan yang tergantung. Sembahyang. Jadi kalau kita sembahyang sebenarnya dalam Islam, sembahyang apa? Sembahyang Maha Esa. Sembahyang Maha Kuasa. Sembahyang Maha Penyayang. Sembahyang Maha Bijaksana. Kita menyerah diri. Kita menyembah yang siapa? Yang Maha Esa, yaitu Allah. Yang Maha Kuasa, yaitu Allah. Dan sebagainya. Seterusnya kalau kita dah menyerah diri, perbuatan orang yang menyerah diri ini adalah perbuatan orang yang patuh, yang taat, dan menurut perintah sepenuhnya. Perintah siapa? Perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kata ini haram, jangan dikerjakan. Allah kata kerjakan yang ini, dikerjakan. Sebab itu at-taqwa itu merujuk kepada imtithalul awamirillah wa ijtinabu nawahihi. Mengerjakan sekalian perintah Allah dan meninggalkan segala tegahan-tegahan Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyerah diri, kita patuh dan kita taat serta menurut perintah sepenuhnya yang disampaikan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, natijahnya kita akan selamat. Selamat apa, saudara-saudari sekalian? Selamat kita di dunia, selamat kita di akhirat daripada segala bentuk ancaman, azab, dan siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Manakala daripada segi istilah Islam itu sendiri membawa maksud ruang lingkup yang terkandung dalam 5 rukun Islam. Apa itu rukun Islam? Tiang kepada Islam itu sendiri. Seperti yang kita telah bahaskan, syahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengucap 2 kalimah syahadah. Setelah mengucap 2 kalimah syahadah, kita terus melakukan solat 5 waktu sehari semalam. Jadi sehari semalam itu kita melaksanakan 5 salat, 5 kali solat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, yang kita gelarkan dengan bahasa ringkas sembahyang. Namun bahasa itu sangat tergantung bagi saya. Sembahyang apa? Sembahyang Maha Esa, sembahyang Maha Kuasa, dan sebagainya. Yang seterusnya setelah kita melaksanakan salat, dalam perjalanan melaksanakan salat, tiba bulan Ramadan, kita pun menunaikan zakat ketika itu. Dan seterusnya kita berpuasa, menahan diri daripada lapar dan dahaga, dan menahan diri daripada maksiat-maksiat. Dan seterusnya, jika kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita diwajibkan ke atas diri kita untuk menunaikan haji. Namun dengan catatan, menunaikan haji bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang-orang yang berkemampuan sahaja. Itu antara Islam yang diistilahkan, yang saya sebutkan sebentar tadi. Baik, sekarang kita berbicara tentang syarat-syarat Islam. Syarat Islam. Apa syarat kita ini untuk jadi Islam? Dan apa syarat kita kalau sudah masuk Islam? Yang pertama, yakin dan ikhlas, serta menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa, tuan-tuan, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Apabila kita masuk Islam, kita kena yakin dan ikhlas. Bukan disebabkan paksaan, bukan disebabkan ugutan, bukan disebabkan perkahwinan semata-mata. Kerana dalam kajian saya ambil bidang diploma kaunseling Islam. Dan kami ada mengkaji perceraian di dalam Islam. Kadang-kadang kita dapati bahawa ramai yang bercerai daripada perkahwinannya, dan bukan sahaja rumah tangganya yang bercerai,
malah diceraikan juga agamanya. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itu syarat kita masuk Islam bukan sebab nak kahwin. Syarat nak kahwin semata-mata. Salah kalau kita berfikiran sebegitu. Berapa ramai hari ini orang yang masuk Islam hanya disebabkan perkahwinan, kemudian setelah ia bercerai pula ia dengan agama Islam. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itu, kalau kita nak masuk Islam dan kita dalam Islam sendiri, yakin dan ikhlas, serta menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menyerahkan diri kepada manusia yang bersifat sementara, tapi menyerahkan diri kepada Allah. Sebab itu, Ustaz Syariman ya, kalau kita nak Islamkan orang, perlu rasanya kita sebut. Bukanlah kita masuk Islam ini disebabkan perkahwinan. Kerana tidak semua orang yang berkahwin itu dijanjikan kebahagiaan. Ada kalanya orang yang berkahwin itu sampai satu tahap dan sampai satu tempoh mereka ini akan bercerai-berai. Namun kalau kita masuk Islam semata-mata kerana Allah, ikhlas kerana Allah dan menyerahkan diri kita kepada Allah, Allah itu tidak pernah hapus. Allah itu tidak pernah pupus. Allah itu tidak pernah hilang. Dan Allah itu sentiasa ada dengan kita. Allahu Rabbi, Allahu Akbar. Maka daripada itu, syarat nak masuk Islam perlu kita letak dalam hati, saudara-saudari yang dirahmati Allah, menyerahkan sepenuhnya jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin, apa yang yakinnya? Yakin bahawa setelah kita memeluk agama baru ini, kita akan dapat kehidupan baru, pelajaran baru, penghijrahan yang baru dan sebagainya. Yang kedua, sabar akan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan merungut kalau dah masuk Islam. Ini haram, itu haram, ini tak boleh, itu tak boleh. Minum ini tak boleh, ada batasnya. Nak pegang itu tak boleh. Semualah tak boleh. Subhanallah. Sebab itulah dalam sebuah hadis ada menyebutkan bahawa dunia itu penjara bagi orang-orang mukmin, manakala syurga bagi orang-orang kafir. Memang dalam dunia kita hari ini perlu berpegang dengan hukum, sabar. Ini haram, sabar. Tahanlah nafsu kita. Ini tak boleh, sabar, tahan syahwat kita. Allah tidak akan memberi hambanya itu kesenangan, kemewahan, kebahagiaan yang bersifat sementara. Lihat bijaksananya Allah. Allah nak beri hambanya itu kemewahan, kebahagiaan, ketenangan yang bersifat kekal selama-lamanya. Kalau diberi tuan-tuan dan puan-puan pilihan hari ini, nak kekal ataupun nak sementara yang nama bahagia tu, pasti saya jawab semua nak kekal. Maka nak kekal kita dengan kebahagiaan itu, nak kekal kita dengan ketenangan itu, nak kekal kita dengan kesenangan-kesenangan nanti di syurga kelak. Di syurga sifatnya kekal selama-lamanya. Dalam syurga, kalau kita nak bahagia, Allah beri kita bahagia, bahagia itu selama-lamanya. Ingat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Di alam akhirat, di dalam syurga, tidak ada lagi kehidupan setelah di alam sana. Kehidupan kita di dunia ini kehidupan sementara. Sampai satu tahap, roh kita dicabut dan kita meninggalkan dunia, masuk ke alam barzakh. Dalam alam barzakh pun alam sementara, masuk lagi alam akhirat. Itulah alam yang akan kekal selama-lamanya. Kalau sakit kita di sana, sakit selama-lamanya. Kalau senang kita di sana, senang kita selama-lamanya. Tuan-tuan, ada satu kisah. Seorang raja didatangi oleh seorang musafir yang singgah di sebuah istana. Maka berkatalah pengawal tadi, "Wahai tuan, apakah gerangan tuan datang kemari? Apakah hajat tuan datang kemari? Wahai tuan yang menjaga istana ini, bolehkah hamba bertumpang teduh di dalam istana ini? Kerana hamba ini adalah seorang musafir." Beginilah bahasa orang-orang dahulu kala.
Apa kata tuan pengawal? Tidak boleh. Kerana ini bukan istana persinggahan. Ini istana diraja. Mempunyai daulat. Dan tidak boleh orang sesuka hati masuk. Hanya semalam saja. Ya, walaupun semalam tidak dibenarkan. Kemudian berkatalah tuan hamba tadi, si musafir, wahai tuan, izinkan saya bertemu dengan sang raja. Boleh, kata tuan pengawal, boleh, dipersilakan. Setelah bertemu dengan sang raja, wahai raja yang bijaksana, yaitu raja di dalam dunia sahaja ya. Wahai raja yang bijaksana, bolehkah hamba bertumpang teduh di istana tuanku? Kata si raja, tidak boleh, kerana ini istana saya. Maka terjadilah dialog di antara musafir dengan sang raja. Saya ingin bertanya satu soalan, wahai raja. Silakan, katanya. Soalan senang saja. Sebelum tuanku, siapa yang duduk dalam istana ini? Bapak saya. Sebelum bapak tuanku siapa? Datuk saya. Sebelum datuk tuanku siapa? Datuk kepada datuk saya, moyang saya. Setelah tuanku meninggal nanti, siapa yang akan duduk dalam istana ini? Anak saya. Setelah anak tuanku, anak kepada anak saya. Setelah anak kepada anak tuanku, anak kepada anak saya. Jadi di mana tuanku sekarang? Siapa yang punya istana ini? Setelah difikir lama-lama ternyata tidak ada orang yang punya. Setelah meninggal si raja nanti diganti dengan anaknya. Anaknya pemilik sementara, meninggal lagi, diganti lagi, meninggal lagi, diganti lagi. Sampailah ke kiamat, ganti-ganti silih berganti. Maka tidak ada orang yang mempunyai hak istana tersebut melainkan hak Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dunia ini bukan tempat tinggal tuan-tuan dan puan-puan. Dunia ini tempat untuk meninggal. Sebab itu kita kalau nak berjaya, nak senang, nun kelak di akhirat. Kesenangan kita bersifat selama-lamanya. Sebab itu syarat Islam tadi sabar akan hukum Allah. Allah kata ini haram, sabar. Jangan kita selalu merungut. Susahlah agama Islam ini. Dulu agama lama tak adalah macam ni sangat. Semua boleh. Dah masuk ni, semua tak boleh. Ini tak boleh, itu tak boleh. Jangan sampai kita mengungkit ataupun mengkritik hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya adalah redha akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ingat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ini banyak ujian, banyak musibah yang datang. Hatta orang yang bujang, hatta orang yang dah bernikah, orang kecil maupun orang besar, kaya ataupun miskin, semua akan mendapat ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah kita mendapat ujian, kita kena redha dengan ketentuan Allah. Di samping ujian yang kita terima itu, ingat ada hikmah-hikmah yang tertentu yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Dan tanda Allah mencintai seseorang hamba adalah di saat dia diuji. Itu tanda Allah mencintai dia. Dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menurunkan sesuatu bala, sesuatu ujian, sesuatu uji coba dan musibah kepada seorang hamba melainkan dia mampu. Allah berkata, hai hambaku, aku turunkan ujian ini kepadamu kalau engkau mampu. Kalau engkau tak mampu, aku tak akan uji engkau dengan tahap begini. Kita ini dicipta oleh Allah dan Allah tahu di mana tahap kemampuan kita. Maka daripada itu jangan sampai kita nak bunuh diri. Itu kita telah menyerahkan diri kita kepada kejahatan. Kalau betul kita menyerah diri kita kepada Allah, kita akan tahu bahawa setiap ujian-ujian yang datang itu ada hikmah-hikmahnya. Sebab itu Allah ini maha indah, tuan-tuan dan puan-puan. Maha indah. Allah itu sentiasa menyediakan surprise buat hamba-hambanya. Di saat kita bersedih dengan satu ujian, kita melaluinya dengan penuh kesabaran.
penuh dengan ketekunan, penuh dengan penghayatan, nanti di hujung-hujungnya Allah akan beri kemanisan berupa hikmah yang sangat dahsyat. Serupa kita lah tuan-tuan, mula-mula kita sakit, kita kena makan benda-benda pahit. Panadol pahit tuan-tuan. Baru nak telan sampai kerongkong keluar balik mutah. Bukan Panadol aja mutah. Segala ikan, dak lauk dalam perut semua keluar sekali. Padahal yang ditelannya cuma Panadol aja. Dak sayur bayam, sayur ubi, sayur pucuk semua keluar sekali dengan Panadol sekali tuan-tuan. Mula-mula pahit, memang sakit, memang. Namun, di sebalik kepahitan itu setelah kita sembuh, itulah manisnya. Begitulah kalau kita diuji. Dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala datang pada kita, kita kena redha, sabar. Wasta'inu bis sabri was salah, kata Allah. Hendaklah engkau salat dan sabar. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Jika Allah mencintai seseorang hamba, maka akan diuji coba dia. Itu tanda ujian. Dan sebalik ujian itu merupakan salah satu cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, syarat Islam itu adalah mengerjakan segala perintah Allah sebagaimana yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah, serta menjauhkan diri daripada yang dilarang, yaitu taqwa, imtithalu awamirillah, mengerjakan setiap apa yang diperintahkan Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhkan setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara syarat Islam. Adakah syarat ini ada pada kita, tuan-tuan? Insyaallah semuanya ada. Dan seterusnya, niat. Niat Okey, ini Ustaz. adalah suatu perkara yang penting. Niat ini adalah suatu perkara yang sangat-sangat istimewa dalam diri seseorang hamba. Niat ini letaknya dalam hati. Dan niat ini tidak nampak. Bukan lafaz. Itu masih boleh didengar. Tetapi niat ini sesuatu yang berada dalam hati. Tuan-tuan, sentiasa pegang dan sentiasa perbaharui niat kita. Hatta nak belajar pun ada niat. Nak berjalan pun ada niat. Dan sebagainya. Maka niat kita sebagai orang Muslim, setiap perbuatan yang baik hendaklah semata-mata kerana Allah. Begitulah yang saya sebutkan sebentar tadi. Nak masuk Islam itu kena tengok niat. Niat kita masuk Islam ini untuk apa? Adakah untuk mewarisi harta pusaka semata-mata? Niat kita masuk Islam ini kenapa? Adakah hanya inginkan zuriat? Niat kita masuk Islam ini untuk apa? Adakah semata-mata untuk kita bersenang-senang dengan dunia? Tidak, sudah semestinya niat kita masuk Islam semata-mata kerana Allah, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, tuan-tuan, bagi orang yang nak berpasangan, janganlah sekali-kali ya, kalau boleh jauhkan, na'udzubillah min zalik, niat masuk Islam semata-mata nak kahwin. Teringat dulu waktu praktikal di JAIS, saya diberi kesempatan, ruang dan peluang untuk mengislamkan orang ketika itu. Tak silap saya berapa bulan saya praktikal di JAIS semester akhir. Dan waktu itu saya selalu berpesan begini. Kita nak masuk Islam, kena jaga niat. Niat semata-mata kerana Allah. Bukan niat nak kahwin, nak lepas syarat saja. Kerana rumah tangga itu tidak menjamin kebahagiaan yang selama-lamanya. Betapa ramai orang yang masuk Islam kerana bergantung pada perkahwinan, akhirnya menceraikan perkahwinannya itu dan menceraikan pula agamanya kembali kepada agama asal. Kalau kita masuk Islam kerana Allah semata-mata, nescaya Allah itu tidak akan hilang. Begitu jugalah diri kita. La ta'khuduhu sinatun wa la naum. Allah itu tidak pernah tidur. Baru-baru ini saya ada menerima telefon
Ini sebagai pengalaman saja ya, menerima telefon daripada mualaf. Bagi saya dah lama masuk Islam, dah lama. Dan entah macam mana ceritanya tuan-tuan dan puan-puan, dia ini ada meletakkan syarat dalam perkahwinannya. Pertama, dia nak kahwin dua ceritanya tuan-tuan. Tapi tidak dibenarkan oleh istrinya yang pertama. Jadi setelah itu berlakulah pergaduhan dan sebagainya. Last istri yang asalnya Islam ini tadi berada di Brunei. Dan sekarang ini Brunei tak boleh masuk ke tempat kita. Dan suaminya ada di sini. Dan suaminya tadi Allahu Akbar, berlaku curang dan sebagainya. Membuatkan istrinya marah. Memang naluri wanita itu. Siapa nak diduakan walaupun boleh dalam Islam. Tapi naluri wanita itu sungguh halus, sungguh lembut. Dan siapa nak dicurang. Kemudian berlakulah perbalahan. Lantas dah buka fail. Lalunya nak ngembak pergi ke mahkamah. Nak bercerai lah tuan-tuan. Jadinya mula sangat sistematik. Tidak terburu-buru. Dipujuk, dirayu oleh seorang lelaki tadi. Tak mahu dan sebagainya. Lantas dia berkata begini. Lebih baik aku keluar daripada agama Islam. Daripada aku kehilangan dirimu. Subhanallah. Agama jadi pertaruhan. Agama jadi permainan. Waktu itu saya kata dengan dia. Kenapa nak keluar Islam? Apa salah agama Islam? Islam tidak pernah marah kamu. Yang salahnya kamu sendiri yang mencurangi istrimu. Maka sebagai sakitnya hati seorang istri, lebih baik ditinggalkan kamu. Waktu itu, kenapa nak dipermainkan agama? Agama tidak pernah salah. Yang salahnya penganut kepada agama itu. Kemudian dia berkata, Ustaz, tak guna dah saya duduk dalam Islam ni Ustaz, katanya. Saya nak semayang pun tak dapat. Lebih baik saya kehilangan agama saya Ustaz daripada kehilangan dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan. Sungguh sedih cerita ini tuan-tuan. Katanya lagi. Lebih baik saya ini kembali kepada agama asal. Kalau dia hilang daripada hidup saya. Dah tak ada dah orang nak bimbing saya. Subhanallah. Ini akibatnya kalau kita kahwin. Masuk Islam sebab kahwin semata-mata. Bergantung kita dengan dia. Bukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama sekarang ini dipermainkan. Agama ini cuma sebagai pertaruhan. Agama ini sebagai sandiwara semata-mata. Allahu Akbar. Sebab itu niat. Kalau tuan-tuan baca dalam slide ni, setiap perbuatan yang baik hendaklah semata-mata kerana Allah. Yang kedua, berazam untuk melakukan kebaikan tanpa mengharapkan balasan daripada penerima. Seperti cerita tadi, solat kerana Allah. Bukan kerana istrinya. Bukan kerana anak-anaknya. Solat itu kerana Allah semata-mata. Allahu Akbar. Kalau saya teringat balik cerita ni, saya menangis tuan-tuan. Dalam telefon menitiskan air mata. Saya gelarkan diri dia abang. Orangnya berduit. Orangnya businessman. Mempunyai bisnes yang diiktiraf. Kaya. Bukan kaya lagi, raya lagi. Kaya raya. Ada orang kaya saja, tidak raya. Kaya itu hanya untuk dirinya dan keluarga. Ini kaya raya. Boleh belanja orang lain lagi. Namun, kaya rayanya itu tidak menjaminkan kebahagiaan. Lantas selama ini dia salat kerana istrinya. Dia melakukan amal Islam kerana istrinya. Last istrinya nak meninggalkan dia. Dia pun nak meninggalkan agamanya sendiri. Ya Allah. Ingin saya pesan. Niat itu kena jaga. Sebab itu slide yang kedua. Kalau tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah baca. Berazam untuk melakukan kebaikan. Tanpa mengharapkan balasan dari penerima. Kita nak sedekah, janganlah kita minta balasan. Aku sedekah RM10 tu, esok kau dah kaya, beri aku RM10 balik. Jangan, tuan-tuan. Dia nak balas, tak balas, itu dia punya hal. Yang penting kita dengan Allah sekarang ini. Sebagai contoh, kita nak buat sesuatu kebaikan. Nak semayang sebagai contoh. Aku dah semayang tu kelak, aku mau tuntut elawen dekat Jais kelak.
Aku dah semayang tu hari tu. Jangan tuan-tuan, minta RM5 Ustaz Sariman katanya. Kena. Nah, kami dah semayang subuh. Habislah miskin Ustaz Sariman kelak. RM5 satu waktu. 5, 10, 15, 20. RM25 dalam sehari. Esok lagi RM25. Lusa lagi RM25. Aduh. Habislah duitnya kelak. Nah, jadi semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, ikhlas itu adalah sesuatu perbuatan yang tak nampak. Kalau dalam hati kita masih nak mengharapkan balasan, belum ikhlas kita. Dan ikhlas itu tak dapat dicakap di mulut. Kami ikhlas toh, kami ikhlas. Tapi dalam hati tunggu kau kelak. Ada hari aku minta. Mulut pada ikhlasku, ikhlasku. Dalam hati, tunggu, tunggu. Ya belum ikhlas tuan-tuan. Ataupun kita dah berinya sesuatu, kita nolongnya. Setelahnya kayak andai katanya lupakan kita tuan-tuan. Lalu kita ngatakan, sia-sia aja aku nolong kau. Habislah. Habis. Terhapus semua amalan-amalan kita. Kerana kita dah ada ungkitan ketika itu. Nya lupakan kita, nya ingat kita, terserah dirinya. Itu dia dengan Allah. Tapi Allah tak pernah lupa dengan kita. Satu kebaikan yang kita lakukan, kebaikan itulah yang akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga itu adalah ikhlas. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ikhlas, jujur, amanah, dan redha. Inilah nilai-nilai Islam yang saya sebutkan pada awal slide tadi ya. Ikhlas, jujur, amanah, dan redha. Jujur di setiap perbuatan kita, amanah di setiap tugasan-tugasan kita, ikhlas dengan setiap perbuatan-perbuatan kita. Sebab itu kita puji orang-orang yang bekerja dengan ikhlas ini. Tak mengharapkan balasan semata-mata. Sebagai contoh cikgu. Dia tidak mengharapkan balasan. Yang diharapkan anak muridnya semua itu pandai-pandai belaka. Ini hebatnya. Sama juga pekerjaan-pekerjaan lain. Dakwahnya itu ikhlas kerana Allah. Orang bayar tak bayar, biarlah. Yang penting aku nak sampaikan amanah aku sebagai Islam. Boleh, tak masalah tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat beramal dengan nilai-nilai Islam seperti ikhlas, jujur, amanah, dan redha. InsyaAllah. Jadi, Ustaz, mungkin kita bagi ruang je lah. Ada beberapa slide dah kita lalu. Okey, banyak sifat-sifat yang telah disebutkan daripada tadi awal tadi, yakin, ikhlas, serah diri, sabar, redha. Jadi kepada para mualaf kita, kalau ada soalan, kami syorkanlah bagi ruang untuk sebelum kita teruskan lagi dengan slide seterusnya, soal hati. Subhanallah, soal hati. Dan soalan setakat tu dapat bezakan apakah beza jujur dan amanah. Mungkin yang belajar pendidikan moral sebenarnya lebih baik lagi penghayatan kepada sifat-sifat tu tadi ya. Jadi ada soalan kah? Kalau ada boleh buka mikrofon sekejap atau type saja dalam ruangan chat supaya kita mungkin dapat Ustaz dapat huraikan sedikit konsep ikhlas ni tadi. Konsep ikhlas, adakah ikhlas ni nak tunggu ikhlas baru nak buat? Contoh-contoh benda-benda macam ni lah. Macam mana nak latih diri untuk ikhlas, macam mana latih diri untuk jujur, amanahnya. Okay. Ada tak soalan? Semua faham Semua faham apa yang telah dijelaskan dalam slide-slide sebelum ni? Okay, kalau okey, ada yang minta undur. Okey, saya Ustazah. Silakan untuk frontliner kita. Sama-sama kita doakan agar frontliner kita diberi kekuatan dalam letih setidaknya bertugas untuk kita. Jadi Ustaz, kalau saya ada soalan, kita teruskan lagi Ustaz. Minta maaf tadi kacau sekejap. Okay. Kita teruskan slide. Baik. Senang nak cerita pasal ikhlas ni tuan-tuan dan puan-puan. Cuba tengok mak bapak kita. Mereka lah orang yang paling ikhlas. Ibu dan ayah lah orang yang paling ikhlas. Pernah kita dengar mak bapak kita yang syarat dengan kita. Aku dah besar kelak. Kau ingat semua jasa-jasa aku. Si pernah tuan-tuan. Si pernah mak bapak kita. Okey, sehari aku jaga kita kita mesti bayar aku sekian. Saya dah tuan-tuan. Pernah mak bapak kita minta gaji. Nak basuh spender kita, baju kita, jubah kita, kain kita. Pernah? Pernah tuan-tuan. Itulah manusia yang paling dekat dengan kita untuk kita contohi ikhlas mereka. Orang ikhlas bagaimana? Lihat mak bapak kita. Sakit kah? Sihat kah?
penin pala kah? Siapa diutamanya? Amanahnya sebagai mak dan bapak. Si cutinya tetap bekerja 24 jam. Pernah kita nanggam mak kita rehat? Cik, pernah. Sampai ketua-tua hari, tuan-tuan, kita madah. Aduh, kena kita mula kerja tu. Masih biar kami mula. Siapa katanya. Nampak, tuan-tuan. Sebab itu orang ikhlas ini, lihat mak bapak kita. Kalaunya ditimpa ujian dengan pekerjaan yang buat, yakni anak-anaknya bermasalah apa semua. Orang ikhlas bagaimana? Dia akan menangis. Merintih air matanya. Dibuat jahat oleh anak-anaknya, menangis. Orang ikhlas, ya orang ikhlas begitu. Apa diharapkan orang ikhlas tadi? Seperti mak bapak kita. Nya buat jahat, diharapkannya jadi baik. Cik kita sak mati kalau saya seorang kakak. Cik tuan-tuan, cik akan mak kita mandah kita macamnya. Cik pernah. Nya akan doa. Tetap dilayan dengan baik. Tetap dilayan dengan sempurna dan sebagainya. Itulah contoh yang paling dekat dengan kita orang yang ikhlas itu. Sebab itu orang yang ikhlas ini, dia tidak nampak, tuan-tuan. Hatinya itu bersih, sanubarinya itu bersih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berbalik kepada slide kita, yaitu pasal hati. Setiap manusia ada hati, bukan manusia kalau tidak hati. Tidak ada hati. Hati itu merupakan raja kepada amal perbuatan. Sebab itu dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, di dalam sebuah jasadmu itu ada satu daging. Dia adalah raja kepada seluruhnya. Kalau baiknya dia, baik semuanya. Kalau jahatnya dia, jahatlah semuanya. Ketahuilah, itu namanya hati. Hati yang baik ialah hati yang putih dan bersih. Putih dan bersih itu bukan daripada segi warnanya, tetapi daripada segi amalannya. Dan yang akan memandu anggota badan ke arah kebaikan. Hati yang tidak baik ialah hati yang hitam, akibat pengaruh nafsu jahat yang membawa anggota badan ke arah kerosakan. Apa yang ada dalam hati kita, itulah yang akan menjelma pada perbuatan-perbuatan kita. Kalau hati kita baik, baiklah mulut kita, baiklah tangan kita, baiklah mata kita. Kalau hati kita jahat, jahatlah mulut kita. Ada orang kata, tuan-tuan, dalam telemovie lah selalu kata macam ini, tak tahulah di luar mungkin ada. Aku ni mulut jahat, hatiku baik. Itu salah, tuan-tuan. Itu perkataan nafsu semata-mata. Kalau hatinya baik, baik juga mulutnya. Sebab itu perbuatan zahir seperti cakap kita, tangan kita, mata kita, itu merujuk kepada sifat hati. Nak tengok hatinya macam mana, tengok mulutnya macam mana. Nak tengok tangannya macam mana, tengok hatinya macam mana. Sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, hati ini raja kepada amal perbuatan. Sebab itulah kita sentiasa disarankan untuk zikir, ya, untuk membaca tasbih supaya membersihkan hati kita. Nantilah ada masa kita akan mempelajari sifat-sifat hati. Ada sifat hati yang baik seperti cinta akhirat, ingat mati, sabar, ikhlas, tawadhu, tidak sombong, redha. Ini merupakan sifat hati. Dan sifat hati yang jahat perlu dibuang, mazmumah namanya. Ada dua sifat. Sifat mahmudah, sifat mazmumah. Sifat mahmudah itu sifat yang baik. Manakala sifat mazmumah itu adalah sifat yang tidak baik. Sifat mazmumah seperti apa? Sombong, riak, takabur, sum'ah. Sum'ah ini apa tuan-tuan, puan-puan? Sum'ah ini suka memberitakan tentang amalan kita. Sebagai contoh, kita bercerita tadi, Ustaz Syariman bagi contoh. Ustaz, kita tahukah ada 5 buah bas dekat Peretim Miri tu? Awak tahu kami besar kan nak bas ya Ustaz? Boy, besar Mun kita nak tahu Ustaz, kami yang serkah semua ya. Mun sedar kami, sedar bas ya. Sumah lah tuan-tuan. Nak madah dirinya, nak mulah benda ya. Bagi contoh lagi. Tadi aku pergi ke masjid tadi. Jadi, 10,000 ada aku dalam tabung. Aku fikir aku seorang aja mulah macam ya. Orang lain sih mulah. Tuan-tuan. Sum'ah lagi. Sum'ah ini perbuatan yang membatalkan segala pahala amalan kita.
Bagai contoh, kita sedekah RM1 aja. Dah dapat pahala, tapi dipadah-padah kita dengan orang. Pemadah, terbatallah semua pahala-pahala amalan kita tadi. Sebab itu, sifat-sifat begini hendak dibuang. Riya sebagai contoh, sombong, takabur, meninggi diri. Kemudian sum'ah, cinta dunia. Ini sifat-sifat hati yang perlu dikosongkan daripada diri kita. Baik, seterusnya ada soalan. Siapakah aku? Ini soalan. Lama-lama hidup tuan-tuan, puan-puan, pernah kita tanya diri kita, siapa aku tu? Kena kita perlu tanya. Coba nangga gambar ya tuan-tuan. Apa kaitan kita dengan arnab? Arnab ya apa? Haiwan. Kena kita perlu tanya siapakah aku dan kena dalam gambar yang ada haiwan. Kerana ada manusia tuan-tuan, dirinya manusia, sifatnya haiwan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menjadikan manusia itu sebaik-baik penciptaan. Allah menciptakan binatang. Binatang si pernah minta pada Allah nak jadi manusia. Kenapa Allah menciptakan manusia? Manusia suka ikut sifat-sifat binatang. Sebagai contoh saya katakan, sifat kalajengking. Berapa ramai sifat kalajengking dalam kalangan manusia. Kalajengking itu warnanya hitam, merujuk kepada hati yang hitam. Sengatannya di mana tuan-tuan? Di ekor kah di sepit? Di ekor. Menyengat bukan di depan, tapi menyengat daripada belakang. Ada orang tuan-tuan depan kita baik, tapi di belakang kita disengatnya kita. Difitnahnya kita, dikhianatnya kita. Ini sifat kalajengking. Al-Habib Umar bin Hafidh pernah berkata, orang akan dibangkitkan di padang mahsyar kelak mengikut sifat hatinya. Kalau sifat hatinya seperti kalajengking, bangkit dia seperti rupa kalajengking. Haiwan, kalau kita lihat seperti contoh kucing, walaupun bertukar-tukar laki tuan-tuan, tetapnya jaga anaknya dengan sempurna. Pusat kita, kalaunya melahirkan, tetapnya jaga anaknya dengan sempurna. Kenapa manusia tatkala lahir anak dibuang-buang dalam tong sampah, dibuang-buang di tepi masjid dan sebagainya. Allahu Akbar. Jadi siapa aku ini sebenarnya? Adakah aku ini orang Muslim? Ataupun atas nama Muslim? Adakah aku ini manusia ataupun bersifat dengan sifat kehaiwanan? Sebab itu guru kami selalu berpesan kepada kami, bukan senang nak memanusiakan manusia. Kerana manusia itu mengambil banyaknya sifat-sifat kehaiwanan. Kita ini siapa? Kita ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat. Malaikat itu diciptakan Allah daripada cahaya. Iblis itu diciptakan Allah daripada api. Manakala manusia itu diciptakan Allah daripada tanah. Ini unsurnya. Namun, ketika diciptakan semua makhluk ini, Allah memilih manusia sebagai khalifah. Terkejut malaikat. Ya Allah, kenapa engkau nak menciptakan manusia sedangkan mereka saling berbunuh-bunuhan antara satu sama lain? Bukankah cukup kami ini untuk bertasbih dan memujimu ya Allah? Apa jawab Allah? Aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu. 1001 bahasa lingkup senyap terus malaikat. Cik dapat nak jawab apa? Sedangkan tanah itu adalah tanah yang diambil di bawah. Sifatnya dipijak-pijak. Namun walaupun sifatnya tanah, tapi kita tetap dijadikan Allah sebagai khalifah. Maka diciptakanlah Nabi Adam alaihissalam. Ketika diciptakan Nabi Adam alaihissalam, diseru dan diperintahkan oleh Allah yang maha berkuasa di atas maha kebijaksanaannya, diseru kepada seluruh makhluk yang ada ketika itu, malaikat, jin, iblis, semua diseru untuk sujud hormat, bukan sujud sembah, menghormati Nabi Adam. Semua pun turut
menghormati Nabi Adam sesuai dengan perintah Allah kecuali satu makhluk namanya iblis. Iblis ini enggan untuk sujud hormat kepada Nabi Adam alaihi salam. Ditanya, "Hai iblis, kenapa engkau melanggar perintah aku? Kenapa tak nak sembah hormat kepada Nabi Adam alaihi salam?" Apa kata iblis? "Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar." Kurang lebih begitulah. Dia diciptakan daripada tanah, sedangkan aku diciptakan daripada api. Maka disebabkan dia rasa diri dia mulia, dia ada kesombongan, oleh itu dia dihalau oleh Allah daripada syurga ketika itu. Tuan-tuan, iblis yang dalam syurga ya, dihalau disebabkan kesombongannya. Kita belum masuk syurga lagi udah sombong, tuan-tuan. Jauh perbezaan kita. Sebab itu sifat keakuan ini. Apa sifat keakuan? Sifat suka madah aku. Maksudnya apa? Akulah yang sedekah ya. Akulah yang polah masjid ya. Akulah nak molah tu. Akulah molah kertas kerja tu. Akulah. Sampaikan kita merendah-rendahkan orang lain, meninggikan diri kita sendiri, mengangkat diri kita sendiri. Ini adalah merupakan sifat api. Sifat iblis. Disebabkan kesombongan iblis, dihalau dia daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali kita mengikuti sifat api ini. Bagaimana sifat api, tuan-tuan, puan-puan? Api ini sifatnya bagaimana? Sifatnya sentiasa membara-bara. Tidak pernah hendak tunduk. Kecuali disembah pakai air. Ditiup-tiup kita masih aja ke atas. Itu sifat api. Jangan sekali-kali tiru sifat api. Dah ternyata kita ini cuma makhluk ciptaan Allah. Dan kita ini dicipta daripada tanah. Dah kenal dah kita siapa diri kita sebenarnya. Lemah kita, tuan-tuan. Ni ada kita kuat. Miskin kita, tuan-tuan. Ni ada kita kaya. Kaya pun semua rezeki Allah. Allah yang pinjamkan dan sebagainya. Dan tuan-tuan, setelah kita dijadikan manusia, ada 3 golongan manusia. Ya, golongan apa itu? Golongan yang berfahaman kebendaan dari segi akidah dan realiti hidup. Yang kedua, golongan yang sesat antara dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, golongan yang menganggap dunia sebagai ladang akhirat. Ini yang kita mahu. Yang ketiga ini. Golongan yang berfahaman kebendaan dari segi akidah dan realiti hidup. Ada. Golongan yang sesat antara dunia dan akhirat. Ada. Kita tak nak golongan ini sesat. Dan golongan yang ketiga, golongan yang menganggap dunia sebagai ladang akhirat. Golongan apa itu? Golongan inilah golongan yang baik dan saleh. Kerana itu Rasulullah bersabda, "Ad-dunya mazra'atul akhirah." Dunia ini adalah tempat bercucuk tanamnya untuk akhirat. Nanti hasil yang kita cucuk tanam dalam dunia ini kita akan tuai di akhirat nanti. Apa yang kita cucuk tanam dalam dunia? Benih sedekah kita, benih puasa, benih zakat, benih Quran, benih salat. Semua kita tanam dalam dunia. Kita buat dalam dunia kerana dunia ini ladang untuk kita ke akhirat. Dan di akhirat nanti kita ambil, kita petik semua pahala-pahalanya nanti. Dan kita dapat menuai hasil yang baik di akhirat kelak. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang-orang yang sebegini, yaitu yang dapat menuai hasil di akhirat kelak. Dan dunia itu merupakan jambatan menuju ke akhirat. Kerana nak pergi ke akhirat itu mesti dalam alam dunia dulu. Dan tuan-tuan, kita kena tahu proses kejadian kita sebagai manusia. Kita ini tidak jadi sebegitu sahaja. Walaupun Allah mengatakan fayakun, jadi maka jadilah. Namun semuanya ada proses yang kita jalani dan kita ada proses yang kita lalui. Ada 8 alam yang kita lalui sebenarnya, tuan-tuan. Apakah 8 alam itu? Pernah kita dengar? Salah satunya adalah alam roh. Itu adalah roh ketika diciptakan. Setelah roh diciptakan, masuklah ke dalam rahim. Jadilah kita janin. Itu namanya alam rahim. Jadi janin.
Dan waktu kita dalam janin ini tuan-tuan, kita telah ditentukan rezeki kita, jodoh kita, mati kita bila, dan kita ada berbicara ketika itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah lupakan setiap semua yang kita bicarakan itu. Kerana kita dalam dunia adalah hikmah. Kita nak melalui proses-proses tersebut. Allah bertanya kepada kita, Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kalian? Apa jawab kita? Masih dalam alam rahim ketika itu, dalam perut mak kita. Kita kata, qalu bala. Bahkan ya Allah, benar engkau adalah Tuhan kami. Maka kita ini sebenarnya sudah fitrah ketika kita dalam janin lagi. Cuma yang membezakan kita setelah kita lahir nanti, itu peringkat kelahiran. Sama ada kita ini Islam, Yahudi ataupun Nasara. Semua bergantung kepada ibu dan ayah kita. Mereka yang mencorakkan kita. Namun kita telah fitrah setelah kita dalam janin. Semua kita mengaku Allah itu Tuhan kita. Setelah kita lahir, maka yang menjadikan kita itu Yahudi atau Nasara adalah ibu dan ayah kita. Maka setelah lahirnya kita menangis, kita melihat dunia dan sebagainya, maka bermulalah peringkat kehidupan. Mulalah kita. Tidak ada orang lahir terus jadi doktor, tuan-tuan. Lahir-lahir terus pandai baca Quran. Lahir-lahir terus pandai berlari musing hospital. Bercari air teh, air kopi. Bercari nasi. Lapar aku. Dah 9 bulan 10 hari kulam perut. Mau makan aku. Saya dah, tuan-tuan. Nangis dulu kita. Dengan tangisan yang didengari itu, tuan-tuan, boleh mengubat 99 urat yang putus pada ibu kita yang melahirkan. Hanya dengan tangisan bayi saja. Itu tangisan kita. Lihat orang ikhlas, tuan-tuan. Mak kita melahirkan kita, pernahnya madah. Aku sampai mati melahirkan kau dulu. Cik dah kau bayar aku. Bayar balik urat-urat aku ya. Cik dah, tuan-tuan. Cik pernah. Cik pernah, tuan-tuan. Ini orang ikhlas. Sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita lahir, menangislah kita. Maka mulalah peringkat kehidupan kita, yaitu alam rehat. Setelah balik kepada alam rahim, alam rehat. Alam rehat ini alam apa, tuan-tuan? Alam rehat ini adalah alam kanak-kanak. Kita sibuk bekerja, kanak-kanak, tuan-tuan. Orang bekerja untuk kita. Orang beri kita makan. Orang ngajar kita, kita rehat. Ini pernah stres kita, tuan-tuan. Pernah stres, tuan-tuan. Mandi parit, si pernah stres, tuan-tuan. Dan sebagainya. Nah, itulah alam bayi, alam kanak-kanak. Seterusnya kita dah akil balik. Ini namanya alam remaja. Nah, setelah alam rehat, alam remaja. Dah pandai berfikir, tuan-tuan. Ya, dah pandai berfikir kita ni baik, ni buruk. Dah pandai berfikir kita cari duit dan sebagainya. Masuklah ke alam belia dewasa. Kita kahwin. Apa alam belia dewasa? Alam rumah tangga. Udah, setelah tua, tuan-tuan, meninggal kita. Itulah alam reput. Alam reput, alam apa? Alam kita mereput. Tua kita mati, reput satu-satu, tulang belulang ada. Seterusnya alam rasa, yaitu alam di alam barzah. Kita merasa kematian itu bagaimana, kita merasa seksaan itu bagaimana, dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebagai penutup untuk hari ini, setelah kita kenal proses kejadian kita, tuan-tuan, kena kita perlu tahu proses kejadian kita, tuan-tuan. Sebab apa? Supaya kita kenal diri kita. Kena kita perlu sombong. Dulu kita masih lahir ni ada baju, mandi pun diberi mandi, makan diberi makan, tidur diberi tidur dan sebagainya. Lalu kenapa sudah besar kita berani menyombongkan diri? Siapa kita nak sombongkan diri? Dulu kita pun diangkat-angkat orang, ditatih-tatih orang, ditimang-timang orang. Si ada yang boleh menyebabkan kita sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, tuan-tuan, sebagai penutupnya, ya, persediaan diri kita sebagai seorang saudara kita, yakni Islam, ataupun baru masuk Islam, ataupun dah lama Islam. Yang pertama, berubah dan diubah. Berubah maksudnya adalah proses belajar dan diajar. Berubah kita daripada sifat-sifat lama.
yang jahat-jahat jangan dikerjakan, yang tak baik jangan dikerjakan, dan diubah. Sedia kita untuk diajar, sedia kita ada kelas online, join tuan-tuan, jangan sik join free aja tuan-tuan. Kelas tu sik berbayar, kelas tu sangat baik, si paham boleh tanya dan sebagainya. Yang kedua, kekuatan iman. Dalam kita menjadi orang yang muslim, iman mesti kuat. Kalau digoda minum arak balit macam dulu, mari gawai tuan-tuan, jangan diikut lagi. Makan yang haram jangan dipolah lagi. Perbuatan yang haram jangan dibuat lagi. Kemudian ada ilmu. Setelah kita masuk Islam, perlu belajar supaya kita ada ilmu. Kita boleh tahu ni salah, ni benar, ni betul, ni salah, ni hak, ni batil, ni yang boleh dikerja, ni boleh, ni yang boleh dikerja dan sebagainya. Beramal. Dah kita dapat semua tuan-tuan, beramal. Apa yang saya sampaikan, beramal kita tuan-tuan. Jadi manusia yang baik, dan yang seluruhnya, yang terakhirnya adalah kesehatan diri perlu dijaga tuan-tuan. Islam itu sangat menitikkan kesehatan diri pada diri manusia supaya apa? Dapat beribadah dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Ya, ajak saya boleh sampaikan. Jadi kalau ada soalan mungkin boleh tanya, insya-Allah. Saya serahkan kembali kepada Al-Fadil Ustaz Syariman, insya-Allah. Dan sebelum itu, terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Sejambak mawar seharum kasturi saya ucapkan ribuan-ribuan tahniah dan terima kasih kerana tak jemu-jemunya untuk menghadiri kelas yang percuma ini, walaupun sekejap, walaupun seminggu sekali. Insya-Allah kehadiran tuan-tuan semua akan dibalasi dengan ganjaran yang baik, pahala yang besar, disayangi Allah, diredai Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf andai kata sepanjang penyampaian saya ada yang tak faham ataupun ada yang kurang jelas, saya minta maaf. Ataupun andai kata ada terkasar bahasa, tersilap kata, minta maaf banyak-banyak. Itu semua kelemahan saya. Dan tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan dan tahniah. Teruskan istiqamah untuk sentiasa menghadiri majlis ilmu sebegini walaupun dalam majlis online. Dan insya-Allah kalau PKP dah seada kelak, mungkin Ustaz Syariman kita nak bolah pertemuan, ya, pertemuan di alam nyata, tu alam maya tuan-tuan. Tu di alam nyata, bertemu empat mata antara kita semua. Insya-Allah ni tahu ada kursus induksi Ustaz Ustaz nak polah di sini-sini ke, nak polah di InsyaAllah. KFC ke, boleh, saya ada masalah. Ya lagi best. Sabar belanja. Insya-Allah. Sabar Ya belanja. ajak Ustaz, ya ajak insya-Allah. Okey, masya-Allah, tabarakallah. Jadi kerana Allah, jam pun dah pukul 11, jadi kita janjikan maksimum pukul 11.30, tapi kita habis awal hari tu. Jadi kerana Allah, ada satu soalan Ustaz. Ada satu soalan, tapi soalan yang di luar daripada apa yang kita kaji hari tu. Jadi soalan tu adalah daripada saudari Nur Amirah kita. Nur Amirah tadi ya? Ya, kami lupa namanya dia. Okey. Makanya menurut beliau, Nur Hayati, saudara Nur Hayati ya. Saudara Nur Hayati kita seorang mualaf juga. Okey. Yang ada di situ antinya juga pun seorang mualaf, tapi hanya atas nama aja, yang mana antinya tadi masih menyambut perayaan agama asalnya Kristian dan ikut semua aktiviti Kristian. Jadi dia ada diberitahu lah, jangan dibagi tahu dengan kita orang Islam. Jadi adakah dia tanyalah sebagai seorang saudara, saudara yang memang ada hubungan darah kan, apakah mendiamkan diri saja atau macam mana? Jadi Ustaz ada ni, kalau hujah dia kena kita ni. Ingin saya nyatakan terima kasih kepada anti yang dah bertanya soalan tadi. Perkara-perkara yang membatalkan iman itu apa? Perkara-perkara yang membatalkan akidah itu apa? Tatkala dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan itu baik daripada segi perbuatan, hati ataupun lafaz. Daripada segi lafaz sebagai contoh, aku percaya ada Tuhan lain. Nauzubillah. Terbatal terus akidah dia, arti dia telah murtad. Artinya dia telah terbatal daripada segi Islamnya. Itu daripada segi lidah. Ataupun daripada segi hatinya. Dia yakin bahawa Tuhan ini ada 3, ada 4. Ya, itu pun terbatal juga. Ataupun daripada segi perbuatannya secara nyata, dia habis solat pula. Dia sembahyang. Dia sembahyang cara Kristian, ya, menyembah kepada Yesus. Yesus itu kan nabi, bukan Tuhan. Yesus itu kan
persuruh Tuhan saja. Dia pun pergi ke gereja sembahyang dan sebagainya, itu adalah perkara yang boleh membatalkan, ya. Antara perkara yang membatalkan iman seseorang dan membatalkan akidah seseorang. Maka apa perlu dibuat oleh dia? Adalah bersyahadah kembali. Jadi apa yang perlu dilakukan? Saranan saya kepada anti tadi, boleh cuba rujuk pegawai Islam di Jabatan Agama Islam, tolong dirujuk kembali kepada bahagian unit pengislaman ataupun unit dakwah. Ustaz, ya? Ada unit dakwah, Ustaz? Ada, memang ada. Unit Okey, dakwah. unit dakwah, anti pergi ke Jabatan Agama Islam di Jais Miri itu, ataupun boleh secara talian. Sekarang ni temu janji, ya, temu janji. Jadi talian, talian hikmat, ataupun boleh rujuk sendiri dengan Ustaz Syariman, salah seorang pegawai di Jabatan Agama Islam. Pangkatnya tinggi, tuan-tuan, jangan main-main. Kemudian boleh nyatakan siapa namanya, kemudian beritahulah masalah-masalah tadi. Nanti pihak Jabatan Agama Islam akan mengambil tindakan yang selanjutnya, insya-Allah. InsyaAllah. Sebab Jadi bukan mudah, ya, kalau dalam agama ini dia melibatkan undang-undang mahkamah sekali, Ustaz, silap saya. Kalau dalam isu agama ini. Jadi saranan saya kepada anti tadi, boleh rujuk kepada Jabatan Agama Islam, ataupun boleh WhatsApp sendiri ataupun call Ustaz Syariman. Kemudian jangan risau, Jabatan Agama Islam sangat menitik beratkan kerahsiaan. Anti tidak akan didedahkan dan anti akan disimpan. Data-data anti sendiri tidak akan diberitahu dan sebagainya. Jangan risau. Itu saja yang boleh saya sampaikan, insya-Allah. Mudah-mudahan kita ini digolongkan di kalangan orang-orang yang istiqamah dan terjaga akidah kita daripada sebarang perkara-perkara yang tidak diingini. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi boleh nyatakan, insya-Allah. Saya serahkan kembali kepada Ustaz. Alhamdulillah. Jadi macam disarankan oleh Ustaz Syahrul tadi, betul lah, kami memang bertugas di Pejabat Agama Islam. InsyaAllah boleh membantu kalau ada, betul lah, macam saudara Nurhayati tadi, sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Muslim, sebagai seorang saudara, kita sini semuanya sebenarnya, bila kita kenal dengan anti kepada saudari Nurhayati tadi, kita kena berusaha untuk nasihat, untuk kembali kepada Islam. Kita kena usaha. Kalau kita tahu tapi kita tak buat apa-apa, Allah akan nilaikan kita juga. Cuma memang kita mungkin tak ada kuasa untuk ni. Macam mana pejabat agama mengesahkan, hanya pejabat agama saja dapat mengesahkan pendaftaran pengislaman. Nak kata murtad tadi pun kita kena pejabat agama juga yang kena, mahkamah syariah sendiri yang mengesahkan dia murtad. Jadi jangan kita secara mudah, memang tadi dari segi perbuatan macam Ustaz cakap tadi, memang dia dah dari segi tu perbuatan dia tadi membuktikan dia murtad. Tapi dari segi pendaftaran, selagi mana dia masih Islam, belum lagi diproses keluar daripada Islam dia masih seorang Muslim. Jadi kat sini kena ajukan kepada, memang ada, bukan anti kepada Ustazah Nurhayati je macam ni, banyak sebenarnya mualaf-mualaf kita. Jadi macam Ustaz Syahrul cerita, bila dah bercerai kembali kepada agama asal. Tapi tak tergantung pendaftaran dia tadi. Jadi Allah. Mungkin ada Ustaz Safwan ada nak tambah, Ustaz Safwan, silakan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kes ni memang macam ni memang banyak lah, dan saya banyak tackle kes-kes yang macam ni. Saya rasa lah satu kaedah yang terbaik yang saya buat ialah kita cuba buat face to face ataupun menggunakan sosial media. Saya selalu menggunakan sosial media. So saya minta kepada yang tanya tadi, kalau dapat bagi, kalau dia ada Facebook, bagi dengan kita kah? Ataupun apa-apa saja yang dia ada, kita boleh bagi info-info tentang Islam. Sebab berlaku perkara ini selalunya tidak ada bimbingan. Mungkin daripada pihak, kalau dia perempuan, pihak suami, pihak keluarga suami. Dan dianggap agama itu semua masih sama. So dia masih macam tidak irau lah. Dan
banyak saya dulu di Miri ni pun ada yang orang bagi dengan saya lah. Dan alhamdulillah saya ada explain dengan dia sikit-sikit tentang Islam, kenapa dia mesti Islam, dan ada sikit bagi ilmu tentang perbandingan agama. Jadi dia macam okey lah, dia terima. Tapi walau mungkin tak mesti tahu, tapi dia terima penjelasan saya. Dan saya minta lah kalau yang tadi yang tanya itu dapat bagi dia Facebook dia ke apa ke, saya boleh cuba kontak dia dulu. Jadi alhamdulillah. Jadi ada hamba Allah yang juga sama. Sebab tu tadi siapa yang dengar kat sini kita dapat tahu tentang kes ni, dapat berkenalan dengan anti ni tadi. Jadi kita kena berusaha untuk ajak balik kepada Islam. Ni satu ujian jugalah. Bila mana kita dapat maklumat, kita tak buat apa-apa, di manakah diri kita sebagai seorang Muslim. Jadi insyaAllah, jadi kalau kes tu tadi khusus di Marudi, memanglah kita akan minta bantuan daripada Ustaz Safwan kita, memang di Marudi sekarang ni. Dan ada USK, pengusi USK pun di Marudi, sama-sama untuk tackle. Kalau perlu ziarah rumah ke, kalau dah dibenarkan lah. Kalau dah dibenarkan nanti kita ziarah rumah. Macam Ustaz Syarul cakap tadi, kalau boleh kita minta dia syahadah semula tinggalkan. Tapi itulah, kita tak boleh hukum seseorang kerana jahil, kerana tak tahu, tak ada orang bimbing sebelum ni, maka dia buat terus. Jadi yang ni kita tak boleh juga hukum dia dah murtad. Jadi yang layak untuk hukum murtad kita serahkan kepada mahkamah syariah nanti, kalau betul-betul dah ni tadilah sabit ni tadi dia betul-betul nak keluar daripada Islam. Jadi yang ni usaha macam ni kita kena selamatkan balik saudara kita. Tak kira lah dia seorang yang baru masih mualaf ke, yang lahir Islam pun, kita kena usaha juga. Kalau kita tahu nampak minum arak apa semua kan, makan dadah dan sebagainya, kita kena nasihat. Ni tanggungjawab kita sebagai sama Muslim untuk bagi nasihat sama ni. Tapi kena ada hikmah. Jangan terus nak menghukum. Kita buat hukuman sendiri lagi, kita lagi nak pergi menghukum kan, nak pukul ke, nak rotan ke apa, nak sebat kan. Bukan kita tak layak hukum, tapi kita tadi usaha untuk menasihat, mendekati, merapati agar dia berubah, ingat balik kepada Allah. Kita serah kepada Allah untuk datangkan taufik kepada dia, balik kepada Islam insya-Allah. Ni mungkin jawapan daripada saya lah. Saya bukan mewakili pejabat agama juga. Ini kat sini hari ni kita sebagai sesama Muslim hanya untuk saling ingat mengingati insya-Allah. Minta maaf Ustaz, minta maaf satu lagi, sebab saya pun banyak juga dapat makluman berkenaan isu-isu agama ni Ustaz. Jadi mungkin salah satu usaha pejabat agama Islam boleh kumpulkan dai-dai kita Ustaz. Sebab dedahkan kepada mereka. USK memang kita faham mereka memang banyak menerima kes-kes macam ni ya. Jadi mungkin daripada pegawai agama Islam sendiri boleh kumpulkan dai-dai kita, lebih khusus kepada yang berkaitan dengan saudara kita ini Ustaz, untuk bincangkan bersama macam mana nak cari jalan penyelesaian supaya kes ini semakin hari semakin menurun. Macam COVID lah juga Ustaz. Kita tak nak semakin hari semakin menaik. Lagi-lagi sekarang ni musim COVID. Mungkin pejabat agama Islam sendiri ataupun pihak USK sendiri buat satu poster ataupun war-warkan kalau ada masalah yang berkaitan agama ya, berkaitan akidah dan sebagainya, boleh rujuk kepada nombor yang tertera. Adapun yang sekarang ni cuma bahagian kaunseling je Ustaz. Jadi orang pun kadang-kadang segan. Asal kaunseling memang cerita masalah laki bini. Jadi mungkin ada enactment ataupun satu cara untuk pejabat agama Islam ataupun yang berkaitan lah, pertubuhan yang berkaitan atau macam USK, Hikmah ke siapakah, yang untuk maklumkan kepada orang ramai, orang awam, lebih-lebih lagi kita di Miri Ustaz. Lagi-lagi sekarang untuk banyak, saya dalam bidang rawatan Islam Ustaz. Salah satu yang saya jumpa selalu adalah orang-orang yang hampir bercerai. Bukan masalah sihir, tapi masalah keluarga sendiri. Jadi salah satu khidmat kita adalah khidmat bimbingan, nasihat dan sebagainya. Itu cadangan saya Ustaz. Mungkin boleh dibawa berbincang ataupun bawa pertemuan online. Macam ni cara yang lebih sistematik untuk kita atur mereka ini. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Okey. Jadi alhamdulillah memang harapan tinggi kepada pejabat agama Islam. Jadi alhamdulillah kami di pejabat agama Islam bahagian Miri dah hampir 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih. InsyaAllah kita akan usahakan perbincangan untuk ada kerjasama dengan NGO ni tadi. Kita kena rapatkan. Jadi apapun
apapun mungkin dia segalanya bermula dengan masing-masing. Mungkin saya ni nanti insyaAllah saya cuba libatkan pegawai-pegawai yang berkenaan di pejabat agama, sebab saya sendiri pun bahagian pendidikan, yang bahagian pengislaman ada orang lain, bahagian penguatkuasaan pun sekarang ni tengah vacant, tengah vacancy, tapi ada yang memangku sekarang ni, untuk bahagian penguatkuasaan. Tapi insyaAllah hujung bulan ni ada seorang yang akan datang baru, tapi masih baru baru start kerja, baru diambil, baru start kerja. Jadi mungkin banyak yang benda-benda macam ni penguatkuasaan, dan macam tadi sebut tadi pasal kaunseling, unit kaunseling pun unit yang berbeza. Jadi benda ni memang kalau dalam pejabat agama rasanya akan kembali kepada masing-masing lah, kita usaha masing-masing, sebab sekarang ni kes memang banyak, kita tahu memang banyak, jadi memang kena bincang panjang lah. Jadi untuk para mu'alaf di sini, apapun kita sebagai yang umat Islam sini sentiasa memikirkan bagaimana nak atur masyarakat kita. Jadi jangan cepat menuding jari kita usaha masing-masing insyaAllah. Saya nak komen sikit ya kan. Okey, silakan. Okey, selalunya kaedah yang saya pakai adalah saya akan tanya dia lah, apa persuasahan dia dengan Islam. Apa benda dalam Islam dia tidak faham, apa benda dalam Islam dia ada masalah. Contoh yang kes yang baru ni, dia cakap dia tidak dapat terima bila orang cium Hajar Aswad tu, batu tu. Kenapa cium batu itu? Apa implikasi batu itu? Itu yang bikin dia tidak sekata dengan Islam lah. So kita kena explain lah benda-benda macam ni. So mungkin itu kaedah saya yang selalu saya gunakan. Saya akan tanya dia dulu apa permasalahan, apa yang benda dalam Islam dia tidak pasti, dia masih salah anggap ataupun dia tidak faham. Sebab itu untuk salah kita untuk mengetahui kenapa dia buat macam tu. Betul. Ustaz? Betul. Itulah antara punca tadi macam Ustaz Syahrul kata tadi, nak mengelakkan itu, sebab tu kita usahakan daripada awal lah, lepas masuk syahadah terus ada kelas-kelas macam ni, terus ada kelas-kelas supaya kita dapat jawab awal-awal, bukan nanti dah bercerai apa semua baru nak tanya kan. Ini benda-benda macam ni kita daripada awal kita dah tangani dengan tak ada lain dengan pendidikan. Jadi kerana Allah, masa pun dah 11.20, saya minta maaf juga. Kita mungkin terpaksa akhirkan awal untuk kelas ni sebab saya pun ada urusan lepas ni, nak bawa anak pergi klinik vaksin biasalah, bukan vaksin COVID Jadi sebelum lambat untuk temu janji, saya mohon maaf. Kita mungkin dapat bincang lebih panjang sebagai penggerak-penggerak yang membantu mu'alaf, yang membantu kes-kes macam ni. Kita akan bincang lebih panjang mungkin di tepi lah, PM tepi untuk kepada mu'alaf yang sama-sama kita kelas ni. Tahniah buat semua. Cuma kita akhirilah dengan kelas kita hari ni Dari kelas ini dengan doa yang ringkas. Mungkin untuk makluman semua, sekarang ni dah penghujung kepada bulan Zulkaidah. Kita akan masuk bulan baru, bulan depan, bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah, orang kata bulan Zulhijjah ni ada bulan untuk berkorban. Jadi bulan korban, yang ni korban dalam masa 10 hari lepas esok hari kita ada orang Islam, ada yang pergi haji, ada yang sembelih korban untuk sebagai tanda syukur. Jadi kepada Allah, sepanjang hujung bulan ini, hujung kelas kita akhiri dengan doa. Sama-sama kita menandahkan tangan. InsyaAllah kita aminkan doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, di penghujung bulan yang mulia ini kami bermohon kehadirat-Mu, berilah kami kekuatan, taufik dan hidayah kepada kami supaya kami dapat memperbaiki diri kami. Tambahkanlah ya Allah kepada kami ilmu, iman dan amal. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, berilah kami iman yang sempurna, ilmu yang manfaat, rezeki yang halal, anak yang soleh, rumah tangga yang mustajab, hajat yang tertunai, kesihatan yang berterusan, hutang yang terbayar, keselamatan dan kesejahteraan bukan saja di dunia tapi juga di akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kerana Allah, dengan doa
Sorry, Facebook Muri Muslim Community dan Miri Muslim Community. Tadi doa tadi ada masuk ke? Okay, tak apa. Okay, jadi mungkin termute sendiri. Handphone ni mungkin ada menggila sikit. Okay, kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanallah wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu depan insyaAllah.